Salam sejahtera Malaysia Madani, bertemu kembali dalam channel ini, berita terkini untuk Anda semua. Tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya teruskan perkongsian secara ringkas pada pagi ini, apa kabar Anda semua pada pagi yang indah ini? Semoga Anda dan seluruh keluarga Anda dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan perkongsian berita terkini yang saya lihat daripada satu sumber di mana berkaitan dengan pemecatan Khairi Jamaluddin dalam UMNO. Kali ini satu persoalan yang menimbulkan oleh pihak penganalisis politik khususnya, yang mana sejauh mana nasib Khairi Jamaluddin sama dengan Perdana Menteri dipecat UMNO suatu ketika dahulu, di mana ramai pihak menyamakan nasib Khairi Jamaluddin tidak ubah seperti nasib yang menimpa Anwar Ibrahim dan bekas-bekas Perdana Menteri terdahulu yang turut menjadi korban dipecat UMNO. Beberapa jam selepas dipecat daripada UMNO oleh Majelis Kerja Tertinggi MKT, media sosial dibanjiri dengan kata-kata semangat kepada Khairi Jamaluddin agar tidak berputus asa dalam mencapai hasrat dan cita-citanya untuk menjadi Perdana Menteri suatu hari nanti. Bahkan ramai pihak menyamakan nasib Khairi tidak ubah seperti nasib yang menimpa Anwar Ibrahim dan bekas-bekas Perdana Menteri terdahulu yang turut menjadi korban dipecat UMNO. Bagaimanapun, seorang pemerhati politik veteran memberitahu Malaysia kini dan Malaysia Now adalah tidak tepat untuk menyamakan Khairi dengan pemimpin-pemimpin UMNO yang dipecat dan berjaya menjadi Perdana Menteri sebelum ini. Apa yang hanya boleh dikatakan ialah menurut sejarah UMNO, sesiapa yang dipecat masih berpeluang untuk menjadi Perdana Menteri, kata Zain Muhammad yang juga bekas pengarang Kanan di utusan Malaysia selain aktif menulis buku mengenai falsafah, sejarah, ideologi, dan politik tanah air. Pada September 1969, Dr. Mahathir Mohamad dipecat UMNO selepas menulis surat terbuka mengkritik pentadbiran Tunku Abdul Rahman. Beliau kemudian kembali semula ke dalam UMNO pada era Perdana Menteri kedua Abdul Razak Hussein dan akhirnya berjaya menjadi Perdana Menteri buat kali pertama pada tahun 1981 selepas 22 tahun menjadi Perdana Menteri. Mahathir meninggalkan UMNO semasa pentadbiran Abdullah Badawi. Mahathir kembali menyertai UMNO selepas Abdullah meletakkan jawatan, akan tetapi meninggalkan semula parti itu pada 2016 karena tidak berpuas hati dengan pentadbiran Najib Razak. Pada tahun yang sama, MKT UMNO juga memecat Muhyiddin Yassin dan Syafi Abdal atas alasan kesalahan disiplin sehingga menjejaskan parti. Dan ketika itu Muhyiddin lantang menyuarakan berhubung skandal 1MDB pentadbiran Najib Razak. Selepas itu kedudukan Mahathir dan Muhyiddin menegaskan parti bersatu dan memenangi pilihan raya umum ke-14 PRU 14. Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri buat kali kedua pada 2018 sebelum meletakkan jawatan 22 bulan selepas memegang jawatan itu. Muhyiddin pula dilantik sebagai Perdana Menteri pada 2020 selepas Mahathir meletakkan jawatan ketika negara sedang berdepan krisis kesehatan global akibat pandemi COVID-19 yang menyaksikan kelumpuhan ekonomi dan aktivitas sosial di seluruh dunia. Manakala Anwar dipecat UMNO pada 1998 ketika pentadbiran Mahathir atas dakwaan salah guna kuasa dan melewat. Beliau kemudiannya dipenjarakan selepas mahkamah mendapatinya bersalah atas dakwaan menyalahgunakan kuasa. Anwar sekali lagi dipenjarakan pada 2015 atas kesalahan melewat bekas pembantunya Saiful Bakri Azlan. Lebih 2 dekade selepas dipecat dari UMNO, Anwar dipilih sebagai Perdana Menteri ke-10 susulan pembentukan kerajaan campuran dengan Barisan Nasional BN, Gabungan Parti Sarawak, GPS, dan Gabungan Rakyat Sabah GRS apabila tiada gabungan yang mendapat majoriti mudah selepas PRU 15 lalu. Bagaimanapun, pemerhatian politik berkata perjalanan politik dan kedudukan Khairi kini sangat berbeza dengan apa yang pernah dilalui oleh ketiga-tiga bekas pemimpin UMNO itu. Atas sebab itu, tindakan menyamakan pemecatan Khairi dengan mereka yang lain sebagai tidak tepat menurut Zain. Zain juga berkata Khairi juga dilihat tidak mempunyai hubungan dan rangkaian yang meluas dan besar seperti Anwar dan tokoh-tokoh lain.
Sebelum ini Anwar paling kerap memetik nama-nama individu tokoh dari luar negara yang dianggap rapat dan menjadi kenalan baiknya. Tetapi kata Zain, memiliki rangkaian antarabangsa juga bukan satu faktor yang dominan dan tidak relevan. Apa yang lebih penting bagi Khairi adalah hubungan mesra dengan media, khususnya para wartawan dan pemberita. Menurut Zain, hubungan seorang ahli politik dengan media tempatan adalah penting terutamanya bagi yang mau menjadi Perdana Menteri. Ini karena katanya dalam persediaan menjadi seorang Perdana Menteri, ianya bergantung kepada sokongan ahli-ahli parti dan rakyat Malaysia. Katanya image yang baik hanya dapat disampaikan kepada ahli parti dan rakyat melalui laporan media-media tempatan. Hubungan Khairi dengan media juga tidaklah semesra seperti mana yang dimiliki Anwar Muhyiddin dan Mahathir. Malah ada pemerintah tempatan mengeluh bahwa Khairi lebih melayan pemberita media luar negara berbanding media tempatan. Samsul Amri Baharudin dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM juga sendah dengan Zain. Katanya persamaan Khairi dengan tokoh-tokoh yang lain hanya boleh dilihat daripada aspek teknikal, yaitu dipecat oleh UMNO. Menurut Samsul, Khairi dipecat sewaktu Presiden Ahmad Zahid Hamidi berada di kedudukan paling dominan dalam parti. Tanpa Zahid, Anwar tidak dapat jadi PM10, katanya kepada Malaysia Now. Sebelum ini, penganalisis politik tempatan membayangkan keputusan MKT UMNO memecat Khairi beberapa individu lain dalam usaha untuk menjauhkan diri parti itu daripada pengaruh dan sokongan terhadap Perikatan Nasional PN yang diterajui Muhyiddin. Khairi mesti membina strategi masa depannya, pertamanya dalam jangka pendek di sekitar mengatasi pengaruh dan kekuatan Zahid walaupun dia ada keluar daripada UMNO, kata Samsul. Ketika ditanya apakah benar wujud persamaan antara Khairi dan Anwar seperti yang digembar-gemburkan oleh netizen di media sosial sejak kebelakangan ini, Zain menegaskan secara umumnya kedua-dua tokoh ini tidak persamaan. Perbezaan besar yang boleh diletakkan pada perjuangan mereka. Katanya Anwar bermula sebagai aktivitas pelajar Islam yang membela penduduk kampung miskin, dan beliau kemudian menerjui Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM yang turut menentang BN sebelum menyertai UMNO. Khairi pula katanya bermula sebagai pegawai lantikan politik dalam kerajaan bapa mertuanya, Abdullah. Persamaan keduanya adalah Anwar dan Khairi berusia muda ketika dipecat, dan kedua-duanya cergas dan berkorban. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, itu adalah satu lagi berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada Anda semua, di mana gambaran masa hadapan untuk Khairi Jamaluddin dalam politik. Jadi jangan lupa like, share, dan komen video ini dan subscribe channel ini. Terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe. Jangan lupa tekan butang lonceng. Oke. Supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan, salurkan dalam channel ini dari semasa ke semasa. Jadi untuk sokongan Anda itu adalah perlu bantuan untuk channel ini dapat berkembang dengan baik. Jadi subscribe Anda adalah sangat berharga buat channel ini. Sekian dan terima kasih. Kita berjumpa lagi Malaysia Madani.